Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi segala larangannya, berbakti kepada ibu bapa, menghormati dan menyayanginya, sama ada yang masih hidup atau yang telah mati. Kita juga diminta supaya memperkukuhkan institusi kekeluargaan dan juga mendekati, menghubungi masyarakat supaya kita sentiasa hidup dalam suasana harmoni, aman damai di dunia, bahagia dan syurga di akhirat. Para jemaah sekalian, hari ini Jumaat 22 Oktober 2021 bersamaan dengan 15 Rabiul Awal 1443. Tajuk perbincangan kita, bahtera kasih menuju bahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai keluarga, ketua keluarga penyayang yang wajib dicontohi dan diikuti. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allah kana alaikum raqiba. Surah An-Nisa ayat pertama. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu, Adam. Dari tanah diciptakan Adam, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya Hawa. Hawa. Dalam khutbah kita ni dia tulis ha alif waw alif. Dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan, lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturrahim kaum kerabat, dan juga mantapkan persaudaraan Islam sesama kita, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati dan mengawas kamu. Para jemaah sekalian, itu Allah Ta'ala gambarkan kepada kita kejadian manusia untuk memakmurkan bumi ini dengan syariat Allah Azza wa Jalla, dengan penuh kasih sayang sesama kita. Jauhi perbalahan dan persengketaan,
Mudah-mudahan kita menjadi seorang muslim yang baik di dunia dan diredai oleh Allah di akhirat. Bila kita sebut tentang keluarga, maka sudah tentu kita akan cari siapakah model, ikon, contoh. Maka Allah gelarkan Nabi SAW uswatun hasanatun, contoh yang terbaik. Qudwatun, ikutan yang perlu diikuti. Maka Nabi SAW berjawatan Nabi dan dia juga ketua keluarga. Dia pernah menjadi anak, bahkan anak yatim. Kemudian dia membesar menjadi suami, bapa mertua dan datuk kepada cucunya. Maka sebagai seorang suami, kita lihat baginda Nabi SAW sangat menghargai istrinya dengan menunjukkan sifat-sifat mulia seperti berkasih sayang. Bagaimana Nabi minum air segelas je dengan Sayyidah Aisyah, masing-masing minum di tempat yang sama. Kita hari ini dengan bini pun main tukar, tak mahu tukar gelas, tak mesra sangat. Tapi kalau nak tunjuk, nak tayang dekat Facebook, main suap kek pada hari jadi, hari anniversary. Kita kata ini budaya yang baru dimasukkan, nama dia mazhab Facebook, mazhab yang banyak menelanjangkan perangai manusia di akhir zaman ini. Para jemaah sekalian, Nabi SAW bersikap tawaduk walaupun jawatan besar. Sebagaimana yang dicerita oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana yakhsifu na'lahu. Nabi kita SAW sendiri membaiki selipar dia, putus tali dia jahit. Baju dia cari koyak, dia jahit. Dia juga membantu kerja-kerja rumah yang dibuat oleh istrinya. Tapi bila dengar azan, Nabi kita berhenti terus berada di masjid. Kita hari ini dah lah tak tolong bini, dengan beg tak pergi juga. Masya Allah, betapa jauhnya kita dengan akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Hadis tadi diriwayat oleh Ibn Hibban dan Ibn Majah meriwayatkan bahawa kata Aisyah radhiyallahu anha, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadiman wala mar'atan wala daraba bi yadihi syai'an. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun memukul pembantu dan isteri-istrinya, serta tidak pernah memukulkan sesiapa pun. Ada tu dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah cocok seorang kafir yang jahat itu, Umayyah bin Khalaf, yang datang nak tikam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia masuk kalau Nabi cari dia tidak. Allahu akbar. Nabi sebagai bapa telah berpesan kepada kita dalam hadis riwayat Muslim, ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Naklah kamu takut kepada Allah, bersikap adil pada anak-anak kamu. Anak hak cerdik juga, Masya Allah. Nak makan gapo bui belaka, nak telefon beli. Anak hak tak banyak, basuh malah makan banyak. Tuan-tuan, bapa, kita tidak tahu ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kita tidak tahu anak mana yang memberi manfaat kepada kita di saat tua nanti. Yang cerdik ni ke yang kurang cerdik yang akan bersama dengan kita di saat kita tua, di saat kita memerlukan bantuan, kita tidak tahu yang mana satu. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak bagi pusaka, kita sendiri yang pilih nak bagi anak. La yastaftunak qulillahu yuftikum. Bila orang tanya Nabi SAW, Tuhan jawab, Allah akan jawab tentang harta pusaka. Kerana itu para ulama mengatakan pusaka tidak diberi Nabi pembahagi ataupun malaikat yang bagi, Allah sendiri yang bagi. Yuftikum, qulillahu yuftikum, Allah yang bagi. Sebab bias ibu bapa ni, anak hak dia sayang senyak-senyak gitu kan nama. Anak dia duduk jauh tak tahu apa. Maka jangan kita meski bersikap jujur, adil kepada semua anak-anak kita, mereka anak kita,
Kita tak tahu siapa yang memberi manfaat kepada kita di saat kita tua ataupun kita sudah mati. Boleh jadi yang kita rasa tak berguna atas dunia ini, waktu kita mati, inilah pagi, petang, siang, malam, Rabbighfirli wali walidayya. Yang kita sayang bagi harta banyak duk berjoli sana sini. Pagi tukar kereta, petang tukar benda ni, sedekah kapok langsung tidak ada. Allah yang Maha mengetahui. Yang mensyariatkan kepada kita syariat yang besar, maka itulah kita kata Nabi dengan cucu dia juga sayang, dan berbagai-bagai lagi lah sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Furqan, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Surah Al-Furqan ayat 74. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ, dan mereka yang diridai Allah Ta'ala itu ialah orang-orang yang berdoa. Tuan-tuan tanda nombor ayat ni 74, tapi doanya ambil separuh je. Jangan banyak wallazina yaqulun, itu cerita. Doa kita bermula di sini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara yang menyukakan hati kami melihatnya. Tengok isteri salihah, jaga aurat, jaga penampilan, khidmat kepada suami, tak suka bergerak sana sini, suka kita. Tengok anak-anak Masya Allah, tekun belajar, masjid jinak, Quran pandai, khidmat pada ayah, kita kata Alhamdulillah. Wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam ikutan bagi orang yang mahu bertakwa. Itu di antara ayat yang diajar kepada kita supaya berdoa. Maka para jemaah sekalian, itulah di antara contoh-contoh yang paling mudah yang kita dapat yang telah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu, institusi kekeluargaan sangat penting dalam melahirkan generasi yang mulia. Kerana itu dia satu daripada orang yang memakmurkan bumi atas dunia ini melalui manusia. Kalau manusia warak semua tak kahwin, tak ada dalam manusia atas dunia ni. Bagaimana kita nak ada lagi? Maka menjadi kewajipan, menjadi tanggungjawab kita mengetahui hakikat kehidupan berkeluarga. Keluarga ni bukan cakap bini, lepas tu selesai. Lah, itu baru bermula hidup berkeluarga. Maka Islam meletakkan garis panduan dalam memilih pasangan agar bahtera perkahwinan dapat berlayar dengan aman. Pilih hak molek-molek lah dulu, yang sesuai dengan anak kita. Nah, sesuai dengan orang baik-baik, cari hak jauh. Jangan ikut orang panggil tangkap mak jop, orang pakai awak menatu belaka lah. Maka kita kena pilih. Sebab itulah ada seorang syekh, dia mari jumpa anak murid, dia mari jumpa, dia kata, "Syekh, aku nak mari minta doa lah supaya berkat ni aku boleh anak ni jadi orang baik." Syekh kata, "Mu sudah terlambat." Lambat apa? Budak baru lahir, Syekh. La. Keluarga itu bermula daripada ikhtiaril waktu nak pilih mak budak tu lagi. Takhayyaru, sebagian dalam riwayat kata takhayyaru linutafaikum. Pilih di mana tempat kamu nak letak air mani kamu, fa innal irqa dassas. Sebab keturunan orang itu ada dasas, makna dia punya halus. Keturunan ni akan membawa kepada kesan dia kepada anak cucunya nanti. Baiklah, kita tengok hari ini pula, boleh jadi Covid mari ke, badai melanda, banyak ujian-ujian yang terjadi, maklumat yang dikeluarkan oleh pejabat agama, yang bercerai pula ramai. Allahu Akbar. Ramai yang bercerai. Saya tak nak sebut angka saya, lebih daripada 1000 orang setahun cerai. Yang lama kahwin, yang baru kahwin, hak nikah baru pun cerai juga. Ada yang bercerai tak pernah lagi duduk suami isteri, bercerai, berlaku. Nenek dengan atuk bercerai juga. Ada seorang qadi, dia bergurau, dia kata, "Ustaz, boleh jadi silap kita zaman dulu
Bila orang kahwin kita berdoa semoga kekal ke anak cucu. Kita pun tersentak juga dengan ulasan Tok Qadi ni. Kan orang nikah kita tak, semoga berbahagia ke anak cucu. Bila boleh cucu, tok dengan nenek cerai. Na'udzubillah. Salah doa. Sebab itulah kita tukar format doa sekarang ni, semoga bahagia sampai ke jannah, ke syurga. Baru betul. Main anak cucu. Boleh cucu, tok cerai. Nanya. Dan ini berlaku realiti. Mana waktu muda dulu, ada orang tua di sini bercerai. Terkejut kita. Kata orang cerai ni waktu muda-muda dulu. Tua cerai juga. Bila diulah oleh tuan qadi ni, dia kata boleh jadi salah doa kita. Kita kata wallahualam. Baik, para jemaah sekalian, panjang lagi cerita kita ni. Pada zaman kita hari ni, zaman cyber teknologi, penggunaan media sosial tanpa kawalan turut menjadi penyebab kepada ketegangan dan dalam perhubungan suami dan isteri. Khutbah yang lepas kita bincang tentang anak-anak. Hak ni kita masuk pak pula dengan ibu. Sebab terjadi. Hakikatnya media sosial memberi manfaat pada kehidupan manusia. Namun sekiranya ia disalahgunakan untuk tujuan yang salah, seperti percampuran lelaki dan wanita ajnabi dalam satu kumpulan, ianya turut menjadi punca keretakan hubungan suami isteri. Duduk dalam grup, galak duduk buah situ, marah suami dia. Sebab itulah kalau kita nak buat grup ni, kena tutup, tak boleh orang komen-komen, tak ada komen. Senyap je. Nak komen keluarga, kawan-kawan yang sama-sama jantina boleh. Ni hari ni pula masa jenis buat grup mengaji pula, pukul 4:30 pagi bangun duduk mengaji macam-macam, campur laki-laki perempuan situ. Kita kata ini budaya yang tidak baik. Orang nak mengaji, duduk selawat pagi-pagi pukul 4:30. Bukan waktu mazhab Zoom, waktu kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ni mazhab baru ni macam-macam nama dia. WhatsApp, WeChat, Instagram, semua. Mengapa dia ni mazhab baru tu ni? Zoom. Kita kata duduk main mazhab Zoom. Zoom ni okey je, tak ada masalah. Kita pun guna untuk mengajar, tapi duduk Zoom semua ni. Nak buat majlis sikit, Zoom untuk campur macam-macam. Apa tu, sudah ibadat, sudah selawat, sudah zikir, prank, ambil gambar tepek. Apa cerita? Tak padan lagi ke malaikat tulis ibadat kita, duk cari kumpulan-kumpulan juga. Baik, balik kepada khutbah kita ni. Katanya, alat-alat ini kalau disalahgunakan menjadi alat media yang boleh melakukan perbuatan tidak baik akibat percampuran secara maya antara laki-laki dan wanita tanpa batasan, sehingga membawa kepada perhubungan mesra dan melanggar batas pergaulan. Na'udzubillah. Realitinya bahawa setiap perceraian akan menjejaskan kehidupan anak-anak dan keluarga, terutama kekurangan kasih sayang yang membawa kepada konflik dan kesan negatif dalam pembentukan peribadi dan emosi anak-anak. Semalam kita ada buat bicara dengan skuad anti dadah Kuala Krai. Di antara punca budak-budak terjebak dengan dadah ni, punca ni lah. Mak ayah bercerai ataupun mak ayah sibuk, tak peduli dengan anak-anak, anak cari kawan, bila jumpa kawan, kawan pula doktor hok ni pandai cocok sendiri, habis cerita. Satu kampung tidak aman kalau ada seorang jenis ini, tuduh pagi orang pun cabut, gapo-gapo besi-besi buruk di belakang rumah orang hilang habis. Karena adanya orang terjebak dengan penyakit yang berbahaya ini. Maka dengan itu, para jemaah sekalian, hendaklah kita sentiasa menggilapkan kekeluargaan kita, mantapkan institusi keluarga, berilah masa kepada anak-anak. Bila anak kita ada masa hari-hari cuti, keceklah dengan anak. Tak payahlah kalau kata musim ni nak, saya hari keluarga, nak bawa keluarga, asyik nak pergi jalan sana sini. Musim-musim ni orang ramai. Tak pergi jalan pun tak apa, tapi beri masa dia cukup berada di rumah, kecek dengan anak, berkasih sayang dan sebagainya. Kita mengatakan itulah yang sepatutnya kita buat. Mudah-mudahan Allah SWT beri kepada kita kebaikan di dunia dan akhirat, dapat memimpin keluarga dengan cara yang baik. Mudah-mudahan keluarga kita semua selamat daripada bencana, segala apa bencana, penyakit sosial, penyakit masyarakat, penyakit dadah, penyakit ni satu lagi ni anak perempuan, penyakit dedah. Ini satu penyakit juga.
Penyakit dadah, satu penyakit. Penyakit duk dedah aurat ni satu penyakit lagi. Ibu bapa, suami, bahkan kadang-kadang penyakit dedah ni bukan anak, mak sendiri pun dedah juga, poknya tukar sebar. Na'udzubillah min ghadabillah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah, wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Kita tamatkan khutbah kita ini dengan beberapa kesimpulan sebagai renungan dan juga muhasabatun nafs. Yang pertama, peliharalah kehidupan berumah tangga dengan menghayati dan mengamalkan syariat. Hidup sentiasa dipantau oleh pos pakum syariat. Lulus syariah ke tak lulus? Kereta kalau tak lulus pos pakum tak boleh jalan atas jalan raya. Kita hidup atas dunia kata tak lulus pos pakum syariat, bermakna kita mencari bala apabila masuk dalam kubur, lebih-lebih lagi di mahsyar nanti, waliyazubillah. Maka dengan itu, bila kita faham halal haram, pahala dosa, perkara baik dan mungkar, maka kita akan sentiasa menjaga diri, terpelihara daripada tindakan salah yang boleh membawa kemurkaan Allah dan meruntuhkan rumah tangga. Yang kedua, pelajarilah ilmu pengetahuan tentang komunikasi yang berkesan. Bagaimana kita nak interaksi dengan keluarga, dengan anak-anak. Pengurusan konflik. Bila berlaku masalah, kena cari penyelesaian yang baik. Bagaimana nak mengendalikan krisis yang berlaku. Ni musim Covid ni, Allahu Akbar. Ada berita yang menunjukkan orang bunuh diri. Ada yang bercerai, ada yang balah, macam-macam ada. Nak pulih balik sukar. Anak duk mikir, nak pulih balik tuan-tuan mari ke masjid ni berpayah. Dalilnya masjid kita ni hari tak ada penjarakan, penuh siapa ke belakang, apa keluar. Lah ni dengan ada penjarakan tidak penuh. Maknanya new normal, berbelah minggu kita tak pergi semaya jemaah, jadi kalih dah, biasa. Orang tak pergi semaya jemaah tu, Covid. Macam mana kita nak pulih balik semangat umat Islam ni supaya balik semula ke masjid? Ada orang tak pergi masjid dengan satu kepahaman, dia kata kalau pergi masjid pun sah jarak, baik tak segi, bijak syaitan. Pada tak semaya jemaah langsung, kalau pergi jarak, tak semaya jemaah langsung, itu ada mazhab tu. Kita kata setelah dibuka pintu, belum buka tu ada alasan. Maka para jemaah sekalian, kita pulih balik keluarga kita. Bapa, ibu ambil peranan besar, jaga anak-anak. Pukul 12 pastikan anak balik rumah. Yang sudah cukup syarat untuk ke masjid, mandi, sunat Jumaat, bawa mari ke masjid. Jangan bawa mari saja, pergi parking tepi tangga masjid tu, hambak dia masuk dalam masjid ni. Setengah tu ayah turun, dia telah kelai pula. Banyak huru-hara budak-budak. Maka kita kena sentiasa belajar ilmu psikologi, ilmu bagaimana menguruskan anak-anak. Mudah-mudahan Covid datang, kita selamat. Yang ketiga, bertoleransi
bertimbang rasa dengan pasangan masing-masing. Ada kalanya bini kita tak comel sangat, tapi dia rajin. Ada kala bini rajin sungguh-sungguh, masak sedap, tapi dia tak apa comel. Tak comel tu sebab dia tak sejangok je. Oh, kalau nak pergi kedai dia comel lalu dengan keni luturnya, dengan muncul tionya, kata mula ayah ni. Tu bib belaka. Oh, tak hidup rumah gak tukang hatu raya serebeh ya. Nak mana? Ini kita kena pandai juga psikologi. Lagu ni dak kan. Suami pun lagu tu juga. Jadi kita kena toleransi, timbang rasa, berfikir bahawa pasangan ini untuk kebahagiaan. Daripada kita hidup tengok orang yang haram kita tengok, baik kita tengok isteri kita yang dihalalkan. Suruhlah dia buat penampilan sikit, beli baju-baju hak comel-comel, bola kata mesti kawi habis tadi. Jangan pula aku nak tengok. Bagi kejap molek. Belapan dada kita. Tadi dalam hadis Nabi sebut la yafraq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang suami buat tak baik, marah kepada isteri. Kalau kita tak suka satu perangai, banyak lagi perangai kebaikan yang dia buat. Maka kita berlapang lada dalam masalah ini. Mudah-mudahan kita semua selamat insya-Allah. Jagalah anak-anak kita supaya mereka terdidik dengan didikan yang baik dan menjaga akhlak yang baik, baik dengan Allah dan baik juga dengan manusia. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, sentiasalah kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.